Kat pejabat Ni kat rumah. Bising. Ni tak adalah. Kalau tuan boleh pick up laju 1 jam pun habis. Kalau tuan boleh pick up laju, betul. Okey tuan. Tuan dah ready account ni lah. Account nak guna je. Jadi untuk kali ni tuan banyak share screen lah. Saya tengok dan saya ajarkan lah. Congrats yang tuan punya lah. Tuan dah ada kot congrats asasnya. Yang hari tu kita berlatih pasang remarket tag tu. Tak apa, buka dulu. Kat email tu. Ke tak ada? Tak apa tuan, buka balik. Boleh? Boleh. Salam dengar. Okay, sama. Tak ada, saya tak ada record. Boleh, saya izinkan. Tuan share screen, tuan buka Google Chrome yang kita akan guna. Nampak? Sekejap saya tengok dulu, belum fully load ni. Betul. Okay. Jadi kalau first step tuan nak belajar balik research keyword ke? Interface berubah laju lah. Okay, macam ni. Saya kenalkan tuan dengan satu tools, nama dia keyword planner dalam Google Ads ni. Okay, tuan pergi kat tools and planner atas kanan tu. Dia kata ada ni lah kira tunggakan. Tuan nak tengok detail penuh. Yang ni tuan tutup dulu. Untuk modul RM41 lah. Okay, tuan tekan tools. Tools and setting atas kanan tu. Tuan pergi belah kiri sekali ada keyword planner. Okay. Interface ni okay, yang latest. Okay, kalau tuan nampak atas tu ada dua discover dengan sebelah get search volume. Okay, discover ni alat yang akan bantu kita untuk dapatkan keyword baru. Belah kanan pula alat yang bantu kita untuk dapatkan jumlah carian sebulan. Okay, kita cuba yang sebelah kanan dulu. Tuan klik yang get search volume ni. Okay, tuan tap kat sini mengaji. Kalau tools kat luar yang berbayar tu saya biasa tak guna sebab benda tu sama je dah ada dalam Google. Paling-paling pun saya guna Google search sendiri, saya type je apa-apa untuk cari lebih banyak idea.
Betul. Okey, cuba tuan tengok apa ni? Mengaji ni dia tulis monthly searches dia ada lebih kurang 1,000 ke 10,000 sebulan. So kita anggap macam 5,000 lah. Lepas tu ada apa ni, competition dia low, rendah lah, maknanya kalau buat iklan tak ramai orang buat iklan lagi. Dan ada nampak tak bidding dia low dengan high. Dia ada top of page bidding dengan low range dengan high range. Low range maknanya kalau orang paling rendah berapa, high range tu orang paling tinggi berapa. So sekitar antara 68 sen hingga ke RM2 lebih lah. Okay, jadi tool sebelah kanan ni tuan faham, dia bantu kita dapatkan jumlah carian. Tapi keyword dah kena ada. Kalau tak ada keyword lagi, kena cari keyword tu. Okay. Macam mana nak cari keyword? Tuan tekan butang pangkah atas kiri tu. Okay, kita balik-balik ke... Betul. Lepas dah ada ideanya, baru kita check. Bila saya check tu lah, saya buat PDF yang saya bagi kat tuan tu. Okay, sekarang kita guna tool sebelah kiri dapatkan keyword. Okay, dia ada dua. Tuan nampak tak atas ada start with keyword dengan start with website. Okay, kalau start with keyword ni, tuan cuba type mengaji kat sini. Okay, lepas tu tekan get result. Okay, dia akan cadang keyword-keyword contoh yang mengaji Al-Quran, mengaji lain-lain ni. Okay, jumlah carian pun banyak juga. Cuba tuan dengar. Okay, tu sebelah kiri ni faham, dia bagi idea keyword. Okay, tapi asasnya tuan kena bagi juga keyword. Contohnya tuan bagi mengaji. Baru dia bagi mengaji tu, mengaji ni. Paling-paling pun dia bagi perkataan lain. Contoh ngaji, NGA, JI, tanpa kat depan kan. Tapi tuan yang bagi idea. Okay, cuba naik atas. Tuan pangkah lagi sekali. Okay, guna tu sebelah kiri juga. Tapi kali ni, tuan tak guna start with keyword. Tapi tuan guna belah kanan. Start with website. Okay. Start with website ni dia macam SEO. Kalau SEO kan kita, website kita ranking kat keyword-keyword mana kan. Inilah cara tuan untuk gunakan website-website pesaing tuan dan dapatkan keyword-keyword daripada website dia. Contohnya cuba tag salah satu website pesaing. Contoh mengaji online. Okay, tekan get result. Okay, tuan boleh kembangkan tab yang keyword tu untuk boleh berbaca full. Tahu tak drag, lebarkan sikit dia kotak keyword tu. Tarik sikit bagi boleh baca. Okay. Ini Google kata untuk website ni relevan untuk keyword-keyword ni. Sebab Google kan kenal buat semua website ni. SEO kan search engine tu dia punya. Jadi dia tahulah mengajaronline.com ini keyword-keyword dia. Jadi kat sini pun kita boleh dapat ambil keyword-keyword yang sesuai. Dan pesaing kita kan ada banyak. Kalau kita search Google, yang setakat ni tuan follow yang ni tak? Guna keyword tu belah kiri ni. Tak, setakat ni tuan faham tak kegunaan keyword tool yang butang belah kiri tu? Betul. Dua-dua dapat idea. Website. Betul. Pergi tengok plan lah. Untuk verify lah. Kita untuk verify berapa jumlah carian dia sebulan. Tapi kita siap-siap lah senarai keyword kita. Berapa carian sebulan untuk keyword tu. Sebab tu nama dia get search volume. Dia dapatkan search volume. Boleh.
Siap Mila. Adalah sebenarnya pening 2 hari dah, demam pening kepala. Tak tahulah. Dia pening kepala tapi tak hilang dah 2 hari dah. Makan Panadol dah banyak. Hari ni 6 biji dah. Kena rehat lebih lagi lah. Betul. Setakat ni tuan rasa-rasa dah boleh cukup tak untuk cari keyword? Okey. Ini mengaji online.com punya kan? Saya buat macam ni notepad juga. Notepad ni untuk keyword, senarai keyword. Lepas saya masukkan dalam keyword planner yang untuk verify. Lepas tu saya download PDF. Dah ada PDF kan? Tuan test lah. Copy sikit. Betul. Cuba tuan untuk contoh kopi yang ni. Beberapa yang tuan dah select ni. Kita buat verify tu. Langkah. Pergi belah kanan. Masuk kat sini semua. Cuba copy semua. Get started. Okay. Cuba nampak belah kanan tu download. Tepi create campaign tu. Ada nak panah ke bawah. Okay. Saya selalu download tu sama ada CSV atau Google Sheet. Nanti saya buka dekat Excel. Saya download PDF. CSV ni jadi macam Excel lah. Sekejap, saya tak nampak keyword yang mana. Ada tu, kotak keyword tu. Okay, tuan padam kolom belah kanan sebelum keyword semua tu. Okay, dengan tu, tepi keyword ada kotak nombor 2, nombor 3 boleh padam. B dengan C. Tu pun boleh padam. Dengan B dengan C boleh padam. Okay, yang MYR hingga hujung pun sama boleh padam. Tu kolom boleh besar sikit lah. Tapi konsep lebih macam ni lah. Cuma kadang-kadang saya ubah nama atas tu supaya senang faham. Namakan dia lah carian sebulan. Macam saya hantar kat tuan PDF tu, tuan boleh tengok kepala saya pakai apa. Tak ada carian. Okay. Lepas tu tak apa, tuan yang ni boleh tutup kot, dah faham kan? Okay. Dekat search ni, saya nak minta tuan buka tab lain sebelah kanan, new tab. Okay, cuba tuan type mengaji. Mengaji je, search je. Okay. Ataupun ada ni tak? Cuba type sekelas mengaji atau mengaji online. Okay. Dekat sini tuan nampak banyak tak pesaing punya iklan? Okay, bayangkan kalau tuan ambil setiap daripada URL. Nanti saya akan match ni lah, cuba naik lebih tinggi. Okay, tuan bayangkan setiap iklan pesaing tuan guna untuk dapatkan keyword. Jadi akan dapat banyak lah ya. Buat sama dengan tadi. So kumpul semualah nanti. Cuba tuan bawah ada lagi tak iklan lagi? Tak ada, itu je. Nanti saya cek iklan Nasdaq kenapa tak keluar. Okay, itu pasal keyword. Settle lah. Rasa cukup semua keyword. Boleh dapat keyword banyak lah kan?
Okay, kita start lah buat iklan kalau semua dah cukup. Iklan search. Okay. Yang tu boleh. Betul. Berapa? Tapi dia boleh bagus lah sebab dia boleh customkan pengalaman orang tu check out kan. Orang tu bayar, pengalaman dia berpindah sana sini kan. Kalau kat flow semua dalam tu, jadi cantik lah. Betul, saya pun pada tengok. Okay, macam ni tuan siap je flow funnel tuan siap je. Inform saya terus pasang dia punya tracking. Lepas siap je tuan punya setting semua. Okay, tuan boleh pangkah keyword planner ni, tutup atas kiri. Okay, tutup lagi satu back lagi. Okay, ni kat campaign kan. Tuan belum ada search campaign lagi, saya nampak ni dua-dua ni display. Okay, kalau tuan nak buat apa ni, panggil search campaign, tekan butang tambah warna biru tu. Itu maknanya buat campaign baru. Okay, tekan new campaign. Okay, tuan pilih ini sebenarnya campaign goals ni dia bukannya mempengaruhi bidding ke apa, tak. Dia sikit je mempengaruhi pokok iklan kita nanti. Dia ialah jenis, Google nak ketahui lah kita nak buat campaign ni jenis apa. Jadi kalau tuan nak sales, boleh pilih sales lah. Tapi kalau tuan belum set up conversion semua, boleh pilih website traffic. Tapi kalau saya pilih bawah sekali, iaitu yang hujung sekali tu, create a campaign without a goal, bawah kanan. Sebab saya tak nak Google pengaruhi kita punya result lah. Faham? Kalau kita nak traffic macam Facebook, kalau kita pilih campaign traffic, dapat traffic banyak, conversion tak ada kadang-kadang. Kalau pilih conversion, kena set up fully lah, conversion tracking semua kena berfungsi. Okay, pilih search. Ni jenis campaign, ada banyak jenis campaign dalam Google ni. Tak apa, slow tak. Tu sebenarnya tak perlu diberi perhatian sangat keyword. Jadi kita letak keyword, kita akan dapat traffic. Okay, pilih jenis search atas first. Ini adalah jenis campaign. Okay, nama campaign bawah tu tak boleh ubah. Nak tulisan search campaign lah. Ni tak perlu. Ni macam apa ni, guidance lah. Kalau kita pilih website wizard, nanti Google akan bantu kita set up jenis untuk website. Tapi kita set up manual lah. Okay, tekan continue. Start new. Ni dia tanya, tuan itu ada set up tapi tak habis. Okay, bajet ni cubalah RM5 ke RM10 dulu untuk set up ni je. Okay, search. Kan yang terkini ni tuan suruh separuh bajet pergi dekat subscribe, so RM70 lah sehari. Sebab bajet kan 125 sehari. Bidding ni tuan, kalau yang ini semua bidding yang di Google punya, Google dah set macam setting kan tau. Kita pilih yang bawah tu ada tulisan or select a bid strategy directly, not recommended. Okay,
Okay, cuba tu test balik tengok bid strategi yang ada. Tadi sikit je, sekarang dia dah berubah. Bawah saya manual. Ambil manual. Okay. Have increased conversion with enhanced CPC ni boleh matikan. Enhanced CPC ni ialah Google kata, kita pilih manual CPC, contoh tuan set nak bidding 30%. Okay, tapi kalau tuan on-kan enhanced, ialah kita bagi kebenaran pada Google untuk ubah bidding kita. Itu enhanced. Google boleh ubah-ubah suai bidding kita. Jadi kita matikan lah, itu je. Okay, bawah tu boleh tekan next. Okay, ini tuan boleh matikan display network dengan search partner tu. Macam ni, iklan Google ni boleh, Google search boleh keluar kat 3 tempat. Google.com.my, Google.com tu, ataupun search partner. Search partner ni macam kadang-kadang ada website yang ada fungsi search dan dia fungsi search tu dia gunakan Google. Okay, yang display network pula ialah macam website display lah, macam contohnya YouTube ataupun website display lain. Okay, location boleh pilih Malaysia. Okay, language boleh pilih English dengan Malay. Okay, language ni ialah bahasa interface Google yang orang tu guna. Contohnya kalau tuan buka google.com tuan, rasa English ke Malay tuan punya? English kan? Itu interface, itulah language yang ni. Sebab tu kalau saya jual produk, walaupun produk saya semua bangsa boleh guna, tapi saya tak target Chinese sebab kalau orang Cina Malaysia yang interface Google pun pakai Chinese, mesti dia tak berminat pun baca website-website yang bahasa Melayu ni. Jadi saya tak target contohnya. Okay. English boleh lah sebab orang Melayu pakai English sekarang. Okay, tuan bawah. Google default memang English pun. Okay, tekan next. Bawah itu semua abaikan. Kalau setting yang saya tak boleh tahu, tuan boleh abaikan sebab kenapa saya tak terangkan, sebab kalau semua setting kita go through, takut banyak sangat dan keliru nanti. Tak payah, tutup je. Kalau saya tak point out tu, maknanya kita skip. Okay, bidding. Add group ni, okay, mula-mula nampak tak atas soal tulis add group 1? Itu tuan boleh edit. Macam ni. Dalam Google Search ada campaign dengan bawah dia ada add group. Sama macam kat Facebook ada add campaign dengan add set. Add set. Targeting keyword. Okay. Kalau tuan faham tu maknanya tuan buat banyak ad set, setiap ad set targeting berbeza, betul tak? Ataupun dia punya ad copy tu berbeza. Sama dengan Google, sama juga. Kalau tuan ada keyword, contoh keyword ni, keyword dia mengaji. So dalam tu lah, dalam ad set mengaji ni, tuan letak keyword mengaji online, mengaji percuma, mengaji ni. Okay, ad set ke nombor 2, tuan buat nama dia kelas. So kelas mengaji, kelas belajar taranum, kelas. So nampak tak perbezaan ad set dan apa kegunaan dia? Kita pecah-pecahkan ikut targeting dia. Cuma beza kalau kat Facebook targeting dia interest, kat Facebook, Google targeting keyword. So kita pecah-pecahkan ikut tema keyword tu. Ni keyword mengaji. Betul lah tuan punya ad group punya nama. Okay, keyword tu bawah tu ada tulis enter keyword. Dekat situ tuan letak keyword tuan tadi. Kena ubah bidding. Satu klik berapa? Cuba 50 sen. Saya cadangkan sekitar tu je lah. Tapi kena faham, ini ialah maksimum, nama dia maksimum CPC, iaitu berapa maksimum Google boleh charge kita. Kita benarkan Google charge. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Google charge by click. So bila ada klik baru kena charge. Dan klik tu Google tak boleh charge lebih daripada kita letak maksimum limit ni. Kalau dalam Facebook main cost cap kan. Okay. Lepas tu enter keyword. Dekat situ tuan letak keyword tuan tadi yang dekat notepad. Copy paste. Yang ni kita buat broad lah, kita tak letak apa-apa match slow sebab nanti pening pula. Okay. Kalau saya, mula-mula memang saya letak broad dulu sebab saya malas nak fikir dulu. Kalau dah
saya nak buat spesifik, lebih detail, baru saya ni guna mesh. Sebab kadang-kadang keyword tu kita dah susah payah usaha lah letak mesh ni, tapi jumlah carian tak ada ataupun orang tak search pun, so kita buang masa lah. Jadi kita letak dulu semua, nanti baru kita lebih cantik lagi lah kita mari susun balik. Okay, keyword dah, bawah tu X. X ni, X ni lain sikit. Kalau tuan nak skip dulu, saya cakap kita skip dulu X ni. Tuan turun bawah. Nanti kita buat X tu betul-betul dalam add group tu. Okay, turun bawah, tekan cancel kat bawah tu. Dekat X tu. Lepas tu tuan nampak tak X tu kosong kan, maknanya belum buat X lagi, tuan tekan next. Tuan tekan next. Maknanya X kita skip, kita tak buat iklan. Okay, tu ada side link pun kita skip dulu lah, tak payah guna dulu. Okay, turun bawah, next. Extension ni semua boleh buat nanti kalau nak. Tak apa, dalam campaign ni saya tunjuk kat mana nak tambah ni. Okay, dia kata belum ada apa-apa X, ada dua notice lah. Satu belum ada apa-apa X, kedua ialah dia kata ada hutang. So tak apa, dua-dua ni tak ada masalah, boleh continue. Turun bawah, tekan publish. Okay, tak apa, dia tekan publish lah. Dia kata ada iklan yang belum ada. Okay, sekarang ni tuan dah siap setup dah. Tapi dalam start iklan, saya nak ajar tuan struktur dia dulu. Tuan nampak tak dekat logo atas, logo Google Ads tu? Ada perkataan all campaign belah kanan dia kan? Tuan klik dekat all campaign belah kanan dia, kanan logo. Okay, klik kat situ. Okay, dekat all campaign ni maknanya muka depan account Google Ads. Bila kita masuk dalam account, kita akan nampak first kali campaign dulu. Okay, cuba tuan cari nama campaign tuan. Oh, ada dah buat rupanya tapi dah padam-padam. Dah banyak dah ni. Okay, cuba cari tadi punya tu. Nak tahu, tuan cari yang warna hijau. Yang merah dengan kelabu tu dah tak aktif. Tak, scroll ke bawah lagi. Tu keyword. Yang tadi tu keyword nama dia. Bawah sekali. Yang keyword. Yang tadi kita buat keyword nama dia. Nama campaign dia. Tu tak tahu siapa buat, bila buat. Ini lah kot yang makan RM40 lebih tu. Tuan tak pause, dia berjalan je. Pause lah, pause. Okay, tuan boleh klik kat keyword tu, boleh masuk dalam dia. Okay, ini campaign tau. Nama campaign dia keyword. Jadi bila tuan daripada account, tuan dah masuk dalam campaign, sekarang tuan nampak add group. Sekarang add group dia nama keyword mengaji. Sama juga, okay, first sebelum masuk dalam add group, tuan sekarang dekat campaign, nama campaign tu keyword, tuan pergi belah kiri ada butang setting. Okay, macam ni. Tadi daripada account, dekat account tuan nampak all campaign, semua campaign. Lepas tu tuan masuk dalam campaign tersebut, nama campaign tu dalam keyword. Tuan dah masuk dalam campaign. Sekarang tuan dah di dalam campaign, tuan nampak add group. Okay, tuan klik butang sebelah kiri ada butang setting dekat tepi nama add group tu. Kiri lagi ada butang setting. Kiri lagi sikit. Kiri lagi ada panah tu. Okay, tekan butang setting. Ini ialah campaign punya setting. Sebab sekarang tuan tengah buka campaign. Apa? Campaign punya setting. Sebab sekarang tuan tengah buka campaign, belum masuk dalam group lagi. Okay, dekat campaign punya setting, tuan boleh ubah beberapa perkara. Antaranya, selain nama campaign, tuan boleh ubah lokasi.
tuan boleh ubah bajet, tuan boleh ubah bahasa, yang paling penting tuan boleh ubah bidding tu. Nampak tak ada bidding menu OCPC? Okay, ingat tau, lokasi, bahasa, bajet, bidding semua ni dalam kempen, peringkat kempen. Sama macam Facebook, dulu Facebook bajet dia peringkat ad group kan, ad set kan. Sekarang bajet dia peringkat kempen rasanya. Campaign budget optimization kan. Okay. So sama, Facebook Google daripada dulu bajet dia memang peringkat campaign. Okay, sekarang ni dah faham yang pasal setting peringkat campaign, tuan pergi dekat butang ad group atas sikit daripada butang setting tu. Okay, dalam campaign nampak ad groupnya, tuan buka ad group tuan tu. Sekarang kita masuk ke dalam ad group. Bila masuk ke dalam ad group, tuan akan nampak keyword. Bila masa saja, tuan boleh pause mana-mana keyword yang tuan rasa tak perform. Kita boleh stopkan keyword tersebut dan boleh tambah keyword baru. Cara tambah keyword baru, tuan tekan butang tambah warna biru tu. Bila masa boleh tambah lagi. Even belah kanan tu Google ada suggest lagi keyword-keyword lain. Sebab Google dah tengok contoh-contoh keyword kita dan Google rasa ni keyword-keyword ni pun sesuai, dia suggest. Okay. Tuan bawah, tuan boleh tekan cancel dekat tambah keyword ni. Cancel. Okay, ini keyword. Di dalam ad group ataupun asset ni, selain ada keyword, dia ada juga iklan. Okay, tuan pergi belah kiri menu, atas keyword tu ada butang ads and extension. Okay, ads dia kosong lagi sebab tadi kita skip, kita tak buat iklan. Okay, tuan tekan butang tambah responsive search ads. Okay, responsive search ads ni dia pening sikit sebab dia kena letak banyak headline. Tunggu sekejap dia loading. Okay, dia kena letak banyak headline. Kalau tuan tengok dekat headline tu 0/15. Dia boleh letak maksimum 15. Minimum saya tak silap kena bagi 3 ke kena bagi 5 macam tu lah. So headline kena 15. Ada satu format lagi, nama dia expanded text. Beza expanded dengan responsive. Expanded ni kita bagi dia 3 headline, 2 description, Google akan guna 2 sahaja. Tapi responsive ni, macam nama dia responsive, iaitu bertukar-tukar. Kita bagi Google sampai 15 headline dan Google akan guna 3 daripada 15. So dia akan rotate. Jadi kalau tuan rajin, buat yang responsive lah yang bagus, iaitu banyak headline. Tapi kalau nak cepat malas, tuan nampak tak dekat atas kali tu ada tulisan use expanded text ads instead. Boleh. Pergi.
Okay. Tuan nampak perkataan use expanded text at atas warna biru tulisan dia. Okay. Okay. Cuba tuan tekan ni. Betul. Expanded ni lama punya style, iaitu kita buat fix punya. Lepas tu Google okay, tuan tengok lah expanded ni. Tahun depan lambat lagi ni. 7 bulan lagi. Nanti kita buat iklan lain pula. Okay, tak apa, tuan buka expanded ni untuk faham dulu. Okay, expanded simple je. Tuan nampak tak kita bagi dia 3 headline, 2 description, dan dia membentuk sebuah iklan. Itu je. Ini asas Google Ads dulu. Lepas tu, Google perkenalkan responsif. Bila responsif tu, itulah yang kerja ekstra tu kena buat 15 headline. Kalau nak cepat, buat yang ni lah. Yang ini still iklan keluar, cuma headline dia fix, tetap. 3 tu kat situ je. Kalau responsif, kita bagi 15, Google akan pick mana yang sesuai. So, dia akan bertukar-tukar. Jadi, nampak iklan tu macam refresh lah. Setiap research akan nampak iklan berbeza-beza. Responsif. Supaya saya buat banyak headline, nanti Google pilih lah mana yang sesuai, Google tayang lah. Kalau tuan rajin nak yang responsif boleh, tapi asasnya inilah dulu. Asasnya iaitu 3 headline, 2 description. Bertambah HTTPS kat depan lah yang step full punya jawapan. Kalau tak lama macam tadi ada keluar kuning tu. Anggaran kat Flow tu fully set up bila? Seminggu? Ke lama je? Tak apa, nanti update je. Okay. Description pula. Tuan nampak tak preview kat belah kanan tu? Kat belah kanan ada preview iklan, gambar rupa iklannya. Sambil tu boleh tengok. Okay, saya nak cadang ke tuan. Setiap perkataan, huruf pertama buat tuan huruf besar. Supaya iklan tu nampak lebih besar. Sambil tu tuan tengok preview lah. Nampak tak beza kalau huruf besar dengan kecil? Okay, cuba tuan tekan bawah create. Tu tak ada apa. Tutup trackingnya, tekan save as. Ads extension tu, tuan nak tambahkan tak extension? Okay, tak apa. Macam ni, tuan pergi kotak tab yang sebelah tu, kelas mengajar online. Tak, tuan pergi kat tab, new tab belah kanan tu, kelas mengajar online. Saya tunjuk tuan. Okay. Contohnya, okay, tuan tengok iklan nombor 2, celik Al-Quran. Nampak tak tepi URL dia ada nombor telefon? Okay, itu nama dia ialah call extension. Kita letak nombor telefon pada iklan. Okay. Tuan nampak tak ada call extension dekat nombor 3? Call. Okay. Add phone number to your ads. Tambah nombor telefon pada iklan. Cuba buka. Klik. Okay. Tuan ada satu nombor tu, nak pakai nombor tu ke?
Okay, cuba tuan tekan preview belah kanan tu. Nah, macam ni lah rupa dia ada nombor telefon. Kalau dekat handphone macam ni, kalau dekat browser ni lah kat atas URL lah. Okay, kalau okay, cuba tengok lagi kat tab iklan tadi. Kita tengok lagi contoh lain. Ada extension apa lagi? Kat tab sebelah. Okay. Turun bawah sikit tengok online. Okay, tuan nampak iklan nombor 3 tu? Mengaji online. Okay, bawah iklan perasan tak ada link-link biru ni? Setiap link biru ni nama dia call out, tak bukan, site link extension, link ke page-page lain. Di bawah iklan kita ada link-link kecil untuk pergi ke page lain. So iklan ni jadi lebih meriah lah. Jangan leave. Kenapa tuan leave? Tekan no go back. Okay, so tuan boleh select lah, tu ada 2 site link tu, nak tambah lagi boleh, select yang tu pun boleh. Okay, ambil dua-dua. Site link ni boleh banyak pun tak ada masalah. Cuba tekan preview, tengok apa jadi. Macam tu lah dah. Okay, faham site link macam mana? Okay, tapi satu tu tengok yang atas tu, dia disapprove. Jadi tak boleh guna pun iklan yang ni. Nanti kita buat lain, so matikan dulu yang tu. Okay, turun bawah. Boleh tambah site link lain kalau nak tambah lagi. Call out ni, cuba tuan tambah, tekan pilih 3-3, select all call out ni. 2 lah, satu tu jangan. Yang test tu tak payah. Okay, tekan preview. Kita call out ni apa? Call out ni dia tambah dekat bawah iklan. Dia ada macam dekat hujung iklan dia tambah lagi sikit-sikit ayat lagi. Call out ni kalau saya guna dia macam tagline lah, iaitu kalau saya ni Lazada, saya ni Shopee lah, saya akan tulis lah free shipping, 24-hour delivery, 11 coupon. Faham tak? Dia call out benda-benda yang kita nak bagi tahu orang. Okay, tu ada soalan? Nak create apa? Site link ke call out? Ini site link. Tu bawa pergi kat call out. Slow tengok call out tu. Itulah call out text. Call out ni tulisan je, dia tak boleh klik, tak boleh apa. So macam tuan punya Asdan, mungkin call out dia lah percuma workbook. Lepas tu bimbingan 24, bimbingan 7 hari seminggu contohnya. Apa dia? Ya, sikit pun boleh, banyak pun boleh. Tak ada had. Okay, tekan save. Tengok balik kat call out tu. Dah tambah. Tak, dia pergi mana? Dia ayat iklan. Tuan boleh tengok contoh preview tu. Sekejap saya tengok ada tak pakai call out. Saya rasa ada ni. Tuan tengok iklan nombor 2 tu. Celik Quran tu. Ayat iklan ni panjang tak? Tapi tuan tengok perkataan 2 okay. Modul khas buat anda, 7,000 pelajar sejak 2015, laporan progres kelas. Okay. Jawab dulu.
Okey, cuba tuan tengok iklan nombor, iklan tak, kita pergi tab mengaji, kelas mengaji online tu. Okey, tuan tengok iklan nombor 2, celik Al-Quran. Okey, tengok baris terakhir dia, modul khas buat anda, lepas tu titik. 7,000 pelajar sejak 2015 titik. Okey, ini call out. Sebab perasan tak iklan dia panjang lebih daripada biasa, daripada orang lain. Perasan iklan nampak lebar lagi bawah. Dia macam apa kita nak bagi tahu, dia call out, panggilan apa kita nyatakan tu. Sebab tu saya kata kalau saya ni Shopee, saya akan bagi tahu lah free shipping every month, unlimited coupon contohnya. So dia ada statement lah, hujung-hujung ayat tu kita bagi tahu apa kita punya offer. Macam tuan tu lah, percuma workbook, bimbingan ustaz, percuma video. Okay, itu je pasal extension lah. Yang lain tu boleh juga ada macam lead form. Tuan nampak tak ada lead form? Okay, lead form ni sama macam Facebook punya lead form. Pernah guna? Yang kalau klik tekan kat iklan Facebook, dia ada keluar macam borang tu isi tu. Tak pernah guna yang tu. Tapi susah sikit lah, complicated sikit nak faham. Lepas tu press extension. Boleh juga tengok tu, press extension. Atau promotion extension pun boleh. Okay, cuba tengok. Cuba tuan tambah, occasion dia apa? Cuba tengok apa yang ada. Cuba tuan buka dulu occasion. First tu. Daripada atas. Kau kan dekat promotion extension tu. Okay, kan dah tekan add new promotion. Okay. Cuba pilih salah satu, contohnya. Tak ada kot orang kita punya. Okay, cuba test. Language tukar. Ada Malay tak kalau ada? Tu ada Malay bawah. Tak tahu US lah. Tapi ada, okay. Currency tu cuba tengok ada ringgit tak? Sebab saya tak pernah juga buat promotion ni. Ada MYR. Okay, jenis diskaun, jumlah amount ke persen? Cuba test. Okay, item ni tuan tulis apa promosi je tuan ya. Okay, kalau diskaun tulis 100% lah kalau jadi percuma. Kan? Ataupun amount dia tulis harga RM kelas tu. Bukan, maksud saya dekat atas tu, yang promotion type discount tu. Cuba persen discount tu, tukar jadi amount, monetary discount. Okay, berapa harga kelas yang percuma ni? Harga asal tapi jadi kosong. Kenapa padam? Okay je tu. Okay. Sikit je lah maknanya. Boleh tulis seminar percuma je. Seminar percuma. Okay. Monetary discount tu tuan letak nilai RM tu. Nampak tak? Belah kanan je. Berapa harga kelas ni asalnya? Okay, macam tu. Final URL letaklah homepage sementara. Bukan, tak. Maksud saya letak homepage lah. Sementara kita tak ada apa-apa URL khas untuk ni. Okay. Tengok lain. Promotion detail. Atas ada promotion detail tu yang nan tu. Tengok apa dia. Tak ada apa. Okay, tak payah. Itu je lah. Cuba tekan save. Dia tak ada preview lah yang ni. Tekan preview. So macam tu. Dia ada bawah iklan kita ada promo lagi. Kalau search, kalau kat komputer macam ni. Kalau kat handphone yang ni. Okay, tujuan guna extension supaya iklan kita basically lebih menarik dan lebih besar lah. Bayangkan kalau pesaing kita besar ni kecil-kecil, kita punya besar, meriah, banyak ni. So kita akan dapat menarik perhatian lah walaupun kita duduk nombor 2 atau nombor 3. Itulah apa ni. Lagi tu iklan ni kan dia macam apa panggil, keluasan tapak kita lagi besar, tapak kita lagi untung lah kita. Sebab kita bayar harga sama je per klik, setiap klik.
Kita bayar harga sama orang lain tapi orang lain tak guna, kita guna, kita dapat lebih banyak ruang. Itu je, bawah boleh tekan. Ni tuan tengah buat ads sebenarnya. Tuan tengah buat expanded ads tadi. Bawah tekan save. Okey tak? Ni okey je ni. Tuan bawah tuan tekan save. Save ad. Tu kalau nak buat nanti lah, kalau tuan nak tambah lagi. Okey, iklan dah siap dah. So dalam ad, konsep struktur ni macam ni account Google Ads. Dalam account dia ada, tak payah. Dalam account dia ada campaign. Dalam campaign dia ada ad group. Dalam ad group ada iklan dengan keywordnya, ads dengan keyword. Tu ada apa-apa soalan? Dalam ad group ada keyword dengan iklan, ads. Faham. Okay. Tuan buka new tab, tuan type ni, saya ada buat nota lah untuk nota kelas saya. Tuan type pursuitgrow.com/KIT. Type pursuitgrow.com/KIT. KIT. Okay. Tuan buka file nama Keynote 2. File nombor 3 tu, Keynote 2 PDF. Okay. Tuan buka nombor 2, page nombor 2. Okay. Ini struktur asas. Betul slide tu. Okay. Naik atas sikit. Nampak account sekali. Kan? Page 2 betul-betul. Okay, stop. Okay, tuan tengok struktur asas. Campaign, tuan cuma perlu ada satu je. Tapi, kerja tuan buat dekat peringkat ad group. Okay, saya ambil contoh Tuan tengok kelas keyword ad group 1 dan keyword ad group 2 sebelah-sebelah tu. Bawah ad group 1 ada keyword 1 dengan keyword 2. Dan keyword 1 akan nampak iklan 1. Keyword 2 akan nampak iklan bawah ad group dia lah. Jadi dekat sini dah tuan pecah ke ad group ni. Ikut tuan punya maksud tadi tu. Kalau orang tu search keyword kelas mengaji, contoh ad group 1 tentang kelas mengaji. Keyword dia kelas mengaji online, kelas mengaji percuma. So ayat iklan dia, ads dia tuan boleh buat lah pasal kelas mengaji. Kalau keyword 2 pasal belajar mengaji, bukan, ad group 2 tentang belajar mengaji, iklan dia tuan boleh lah buat pasal cara belajar mengaji cepat, cara belajar mengaji mudah. Faham tak cara pecahkan tu? Dengan cara tu lah, bila orang tu search A, dia nampak iklan pasal A. Bila dia search B, dia nampak iklan pasal B. Cara pecah tu benda ad group. Tengok keyword je, tuan tekan kat keyword. Apa tuan letak tadi? Campur kan? Tapi semua ni lebih kurang lah. Kalau tuan nak buat nak asingkan, belajar, jom, kelas. Ni memang ada campur habis ni betul, 5-5 ada. Kalau nak boleh pause yang lain, pause yang mana yang ad group ni tuan nak pasal apa? Boleh? Okay, cuba tuan pergi ke all campaign balik. Atas sekali all campaign. Okay, ini muka depan. Semua campaign nampak. Masuk dalam campaign yang tuan nak tadi. Okay, dah masuk dalam campaign ni. Okay, dah ada satu keyword. Satu ad group nama keyword mengaji, boleh tambah. Tekan butang biru tambah tu. Ini untuk tambah ad group. Okay, ni lah nama dia keyword tajwid contohnya. Tu standard. Tu tak payah ubah. Okay, bidding samalah buat 50% ke.
keyword dia. Contohnya search buat keyword tajuk je lah. Okey, dekat sini lah tuan boleh buat ayat. Okey, ini ialah apa ni panggil responsif. Untuk iklan baru nak buat, dia memang hanya ada responsif je. Tapi kalau tuan cancel, tuan skip yang ni, nanti tuan boleh set up kat dalam tu boleh buat yang macam tadi tu. Expanded tu. Cancel yang atas tau, bukan yang tu. Cancel dekat iklan. Tak, tengok kat iklan ni, slow bawah sikit, ada cancel kat iklan. Bukan cancel bawah. Okay, bawah. Save and continue. Okay, tuan dah masuk dalam ni. Okay, tuan pergi atas belah ads. Menu belah ads. Okay. Sama konsep macam tadi, tuan tekan butang tambah. Mula-mula tekan butang tambah, dia akan buka responsi dulu. Tuan perasan tak ada expander kat sini? Okay, tekan responsi dulu. Dia akan suruh buat responsif. Senang kata Google nak paksa kita buat responsif sebenarnya. Tapi ada butang tu, use expanded. Dia sorok sikit, dia benarkan kita buat expanded juga. Tapi ada warning lah, expanded akan hilang Jun nanti. Lambat lagi tu. Okay, cantik. Description pula. Okay. Kalau bawah tu extension, kalau nak tambah extension, lepas tu boleh save. Jadi konsep ad group tu lah penting untuk tuan susun lah. Itu maksud saya tadi, kita nak susun ikut keyword. Masuk dalam campaign. Masuk dalam dulu. Tuan nak buat apa ni? Klik nama dia. Nama keyword tu, perkataan keyword. Baru kita masuk dalamnya. Okay, dah masuk. Sekarang ni tuan nak belajar apa? Baca data. Susun kolom tu semua macam dah susun je tu. Ada buat ke? Default ke ni? Tapi kolom ni, tuan nampak tak ada click impression ni? Okay, saya ajar tuan sikit lah pasal kolom ni. Tuan nampak ada menu kolom kat atas tu. Tengah-tengah. Okay, klik menu kolom ni. Okay, modify kolom. Tuan pangkah yang belah kanan tu, add group type, klik belah kanan. Add bawah sikit, add group type, klik semua ni, pangkah semua. Kosongkan.
Okay, lepas tu tekan save. Saya tunjuk tuan, first kita buang kolom lah, kita kosongkan kolom dulu. Okay, nampak kolom dah kosong, tak ada apa-apa kolom. Sekarang kita nak tambah kolom. Pergi balik kolom, modify kolom. So benda tu dipanggil kolom lah yang hilang ni. Okay, kita tambah satu-satu. Mula-mula bawah performance, tuan tambah impression. Ataupun boleh guna fungsi search kalau tuan lagi cepat. Boleh guna fungsi search atau buka menu macam ni lah. Okay, impression. Tak atas, impression yang atas tu. IMPR. Tak, yang atas sekali. Lepas tu clicks. Belah kiri ada clicks. Tak, belah kiri ada, sebelah impression tu ada clicks. Naik atas balik. Slow, tak apa tuan. Clicks. Nampak tak? Kotak data sebelum impression tu. Cuba tengok kat impression balik. Dekat impression tadi, yang tuan klik impression tu, nampak tak ada clicks? Tak, tadi tuan kan ada tick. Tuan ada tick pada impression kan? Tengok balik impression tu. Okay, tengok kiri dia. Ada cost, lepas tu ada clicks. Nampak tak ada clicks? Cost tak payah, padam cost. Maksud saya, okay, sekarang tambah 2, impression, clicks. Okay, tuan tambah satu lagi data, tutup yang performance. Performance tu, kata performance, tengok belah kanan dia ada anak panah kat atas. Tutup. Tengok perkataan performance, naik atas sekali. Performance. Perkataan dia, atas belah kanan dia ada anak panah tu. Naik atas balik. Slow, tak apa. Okay, tuan cari perkataan performance. Performance. Atas sekali. Atas lagi. Atas, paling atas. Okay, stop. Okay, macam ni. Jangan bergerak. Tuan nampak tak atas perkataan clicks tu ada perkataan performance? Okay, tengok kanan sekali dia ada anak panah ke atas. Okay, klik kat situ. Kita simpan dia. Okay, kalau tuan nak buka satu-satu lambat kan? Okay, kita guna fungsi search. Atas dia ada perkataan, ada butang search tu. Tuan tekan yang tu. Okay, kita dah tambah tadi impression, klik. Cuba tak conversion. Tu ada conversion, boleh klik. Okay, tekan dekat search lagi. Tekan CTR. Okay, pilih CTR. So ni cepat sikit lah. Tekan search lagi. Type conversion, CONV. Ambil conversion rate. CONV rate. Tak bawah tu. Nombor 4. Tuan type CONV je. CONV je. Itu je. Sebab dari short form. Okay, conversion rate. Conversion, nampak tak nombor atas, nombor 1 tu? CONV rate tu. Itu conversion rate. Tapi sebab dia short form, jadi tak boleh type penuh. Ambil conversion rate tu. Okay, tuan type lagi satu next. Search CPC. CPC. Padam yang lain tu. Okay, ambil average CPC. Okay, type perkataan cost. COST. Tak, kena type. Type perkataan search perkataan cost. COST. Tak, COST cost. Okay, ambil cost per conversion nombor 3. Tak, cuba tengok kat type tu. Tuan dah search cost tu, ada nombor 3 tu cost per conversion. Klik yang tu, last kali. Nak juga tapi last. Type cost per conversion dulu. Lepas tu buka balik search. Ambil last cost. Tak, cost tu je, cost. Maksudnya yang last kali kita ambil cost. COST. Typo. COST. Okay, ambil atas sekali tu, cost. Okay, dah habis dah. Tuan tengok belah kanan tuan, nampak tak metrik tu dah ada balik. Kita dah susun kali ni. Yang tadi kita dah buang semua tu dah susun balik. Okay. Sekarang boleh tekan save. Boleh tekan apply.
apply bawah sekali, kiri, butang biru. Okay, kolom semua dah ada balik, dah susun. Saya rasa semua metrik ni tuan tahu kot. Impression, click, conversion, CTR kan. So dah siap, itulah kolom kalau tuan nak susun. Even tadi kalau tuan tengok data kolom tu banyak merepek-repek pun ada. Macam-macam benda yang tak perlu tahu pun ada. Jadi kita pilih yang penting je lah. Kita tengok data yang penting je. Ada soalan lagi tak? Cukup dulu. Dah pening lah tuan, nampak tuan dah. Okay. Betul-betul. Saya rasa untuk kali ni okey lah. Nanti kali kalau tuan nak belajar lagi, macam nak set up conversion ke, kita buat kelas lain kali. Okey, tuan ada soalan lagi? Sebelum habis. Siap dah. Tunggu dia approve, dia jalan. Kena update billing juga. Iklan jalan lah, dia dapat klik. Cuma dia tak track lah conversionnya. Ya ke? Oh. Sebab itu Facebook tu buat conversion kot. Kalau Google kita buat klik. Kita bayar bila ada klik. Jadi Google hantar je klik. Tak kira ada conversion ke tak. Betul. Betul. Betul, campaign. Betul. Lepas tu add group. Dalam campaign ada add group. Cost campaign. Teruskan. Apa? Menu spesi dalam peringkat dekat peringkat add group. Cuba tuan tengok ni dekat screen tuan sekarang. Klik kat ruang mana-mana ruang luar. Okay. Tuan nampak tak dekat nama add group ni ada belah kanan dia ada manual default manual CPC yang 50% ni. So bidding cost per click kita set dekat add group. So macam ni ada add group mengaji dengan add group tajwid, kita set 50%. Kalau tuan nak ubah, tuan rasa tajwid ni lebih berkualiti, lebih mahal. So tuan bid lah, ubahlah bid dekat situ. Tak, pergi balik all campaign balik. Atas sekali all campaign. Okay, tuan masuk dalam campaign nama keyword tuan tu. Campaign keyword. Bawah sekali. Okay, masuk dalam campaign ni. Bila masuk campaign, tuan nampak add group kan? Dekat situ. 2 add group. Tuan tengok tepi add group tu nampak tak default maximum CPC? Tepi nama add group ada status kan? Eligible. Sebelah status ada CPC dia. Okay, nampak tak dekat situ ada 2 add group? Keyword mengaji dengan tajwid. Okay, sebelah nama add group ni nampak tak perkataan eligible? Tak, kanan. Sebelah nama add group tu. Status eligible. Sebelah lagi nampak tak 50 sen? Okay, nampak 50 sen tu? Cuba tekan gambar pensel dekat 50 sen tu. Inilah bidding. Kita bid setiap add group tu bidding kita boleh buat berbeza-beza. Jadi bidding ialah peringkat add group. Budget peringkat campaign. Budget per day. Tu campaign. Okay, tu je. Okay, itu je lah. Okay, dah.
Betul. Okey, boleh. Itu je lah. Yang nota saya kat situ tu nak download pun boleh tu. Yang Google Ads training tu. Itu topik ni sikit pasal conversion apa semua. Okey, itu je. Okay, tuan. Saya end ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, tuan juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.